主啊，我们感谢你在生命中所赐下的恩典。 Dan kami mohon kepada Tuhan, anugerah-Mu Tuhan berikan kepada kami sekali lagi. 我们也祈求你再次来赐下你的恩典。 Waktu kami baca firman-Mu, waktu kami mendengarkan penjelasannya, kiranya Roh Kudus bekerja. 当我们读你的话语的时候，聆听你的道的时候，求你圣灵来动工， Sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. 好让我们都可以明白你的话。 Kedua hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan pakai untuk dapat menyampaikannya. 求你使用你两位有限的仆人，让他们可以传扬你的话。 Dan biarlah firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, 但愿你的话也成为两人的剑， yang tidak hanya berbicara kepada kami yang mendengarkan, 不但是对听者说话， tetapi juga berbicara kepada kami yang menyampaikan. 也对传讲的说话， Sehingga tidak ada satupun dari kami yang kehilangan berkat dari firman-Mu ini. 所以在我们当中没有一个人都失去了你的福分。 Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 平安， Senang bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekali lagi di bulan yang masih baru ini di tahun 2026. 在这个1月份，2026年的1月份，可以看见你们是我们很高兴的。 Saudara, dalam bulan ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia. 那这个月我们要思考神的话是从尼希米记。 Berapa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah membaca sampai selesai kitab Nehemia? Nah, saya Boleh angkat gimana? tangan? 当中是谁已经读完了这个尼希米记？可以举手。 Wah, puji Tuhan ya, beberapa majelis dan guru sekolah minggu kita baca. Saudara yang belum baca, nanti Tuhan Yesus waktu pulang ke surga tanya, udah baca belum? 那你们还没有读的，当会天国的时候，主耶稣会问你，你读过没有呢？ Nggak boleh masuk surga sebelum selesai membacanya. 还没有读完尼希米记，你们不可以进天堂了。 Sebab itu di bulan ini saudara, waktu kita merenungkan bersama-sama setiap minggu, saya mendorong saudara untuk menyelesaikan 13 pasal, tidak banyak, selesaikan di bulan ini. 所以在这一个月，我鼓励大家，可以读完这个尼希米记，一切都是有13章。 Ini adalah kitab yang baik sekali yang bisa kita baca, kita renungkan di awal bulan Januari ini. 在这个1月份呢，我们可以读这些经文是非常很好的。 Kita akan membaca Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 我们要读尼希米记第2章1到8节。 Saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian saudara Feni akan membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dalam bahasa Mandarin. 第1到4节是用英语来读，然后第5到第8节用中文来读。 Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. 我对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。”那时，王后坐在王的旁边，王问我说：“你去要多少日子？即使回来，我就定了日期。”于是王喜欢差遣我去。我又对王说：“王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长准我经过，直到犹大，
又赐诏书通知管理王园岭的亚萨，使他给我木料做属电银楼之门的横梁和城墙，以我自己房屋使用的。王就允准我，因我神施恩的手帮助我。 Saudara, berkaitan dengan menjalani kehidupan, ini kan tahun baru bukan ya? Di dalam kemudian kita menjalani kehidupan hari-hari yang Tuhan berikan. Saudara, katanya ada 2 jenis orang Kristen, saudara. 在我们度过完的日子，听说呢有2种基督徒。 Ada orang Kristen yang berdoa tapi tidak buat rencana. 有基督徒呢，他祷告，但是没有做计划。 Tapi ada orang Kristen yang buat rencana tapi lupa berdoa. 但是有另外一个基督徒，他做计划，但是忘记祷告。 Nah Bapak Ibu, tipe yang mana nih? 那你们是属哪一种呢？ Jenis yang mana? 是哪一种呢？ Yang berdoa tapi lupa buat rencana? 是祷告，但是忘记做计划， Atau buat rencana tapi lupa berdoa? 还是做计划，但是忘记祷告？ Atau mungkin saudara bilang gini, saya emang gak kedua-duanya Muse. 也许我们说，哎呀，我2种都不是， Saya jenis yang ketiga, 我是第3种的， tidak berdoa, tidak bikin rencana. 没有祷告，也没有做计划的。 Saudara coba bilang kanan kirinya, 那你们跟旁边的人说， bertobat. 悔改吧。 Terus saudara balas, 你们就说 berubah. 改变吧。 Tahun sudah berganti, harus ada sesuatu yang baru yang ada dalam hidup kita, saudara. 在这个新的一年，要有一个新的我们的生活要改变的。 Saudara, minggu lalu kita belajar bersama-sama, Penatua Hendrikus menolong kita untuk mengerti, memahami pentingnya doa dalam hidup kita. 那上个主日韩中基长老帮助我们，让我们明白祷告的重要性。 Doa itu menolong kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan cara pandangnya Allah. 祷告帮助我们要用上帝的角度来看一切。 Doa itu membuka mata kita untuk melihat apa yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. 祷告也帮助我们打开我们的眼睛来看上帝到底已经为我们预备了什么。 Tapi pertanyaan saya, kalau saudara sudah berdoa lalu Tuhan jawab, Tuhan sudah berikan, apa yang saudara lakukan? 那问题是，当我们祷告以后呢，上帝已经应允了我们的祷告，那我们会怎么做呢？ Bisa jadi ada sesuatu yang Bapak Ibu doakan sudah lama. 也许有一些祷告事项，我们已经很久了向神祷告。 Tapi andai besok pagi doa itu dijawab oleh Tuhan, saudara. 那如果明天早上呢，上帝就应允这个祷告， Beranikah saudara melangkah? 那我们有没有勇气来迈出这个步骤呢？ Apa saudara sudah punya rencana kalau andai kata doa itu dijawab? 那如果上帝应允我们的祷告，我们有没有计划呢？ Saudara, kita sering kali berkata kita sedang menunggu waktunya Tuhan. 那多少时候呢？我们常常说我们等待上帝的时间， Padahal saudara, Tuhanlah yang menunggu kesiapan hati kita untuk melangkah. 但是实际上是上帝在等待我们预备好来迈进一步。 Doa sudah dijawab, hanya tunggu ketaatan kita untuk kemudian melangkah. 那上帝已经应允了我们的祷告，但是是等待我们的这个拆出行动的。 Saudara, orang yang berdoa saja tanpa dilanjutkan dengan rencana adalah orang yang punya iman tapi tanpa perbuatan. 一个单单祷告，但是没有成熟的计划，是一个有信心但是没有行为的人。 Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. 雅各书如果没有行为的信心，就是死的。 Karena sesungguhnya perbuatanlah yang menolong orang lain untuk melihat iman yang kita miliki. 因为是我们的行为让别人可以看到我们所拥有的信心。 Orang yang berencana tanpa berdoa 一个有计划但是没有祷告的人， adalah orang yang mengandalkan dirinya dan menyangkali ada Tuhan. 是一个依靠自己否认上帝的存在的人。 Padahal kita tahu bukan ada banyak rencana kita yang kita buat, toh tidak terlaksana juga.
我们知道我们有很多的计划是没有成就的， Lalu tiba-tiba Tuhan intervensi, kasih sesuatu yang lebih baik. 然后上帝就干预了，给我们更好的。 Saudara pernah mengalaminya? 你们有经历过吗？ Rencana saudara nggak berjalan, tetapi justru sesuatu yang saudara nggak rencanakan, itu yang justru terjadi. 你们的计划没有实现，反而你没有计划的、没有筹划的就实现了。 Itu bukan hoki saudara. 这不是运气， Itu ada Tuhan yang memberkati, amin. 是上帝祝福我们的。 Saudara, Charles Spurgeon, seorang yang dikenal sebagai pangeran khotbah. Charles Spurgeon 是一个讲道王子， Dia pernah berkata begini saudara. 他曾经这样说 Saya percaya kepada Roh Kudus, 我相信圣灵， tapi saya tidak percaya kepadanya sebagai alasan bagi kemalasan saya. 但是我相信他，不是成为一个我懒惰的原因。 Saudara, Charles Spurgeon sepertinya memahami ada orang Kristen yang berdoa saja tapi tidak berbuat apa-apa. 他明白有一些基督徒只是祷告，但是什么都没有做， Nggak ada actionnya. 没有采取行动。 Dia bilang begini, kita harus melakukan semua yang kita bisa seolah-olah bergantung pada kita. 他说我们要做一切我们所能的，好像是一切依靠我们。 Dan kita percaya kepada Allah dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu bergantung pada dirinya. 然后我们相信上帝，我们意识到一切都要依靠他。 Tapi saudara, bagaimana caranya agar doa dan rencana, 那我们如何让我们的祷告和计划， doa dengan aksi, dengan action itu bisa selaras? 那祷告和行动都可以相称呢？ Bagaimana kita bisa menjadi muridnya Tuhan 我们如何可以成为基督的门徒？ yang percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, 是相信把一切都交给主， tetapi juga peka tidak membuang kesempatan yang Tuhan berikan. 但是我们也可以敏锐，没有浪费上帝所赐给我们的机会。 Saudara, saya mengajak kita untuk kemudian memahami apa yang tadi kita sudah baca dari Nehemia pasal 2. 那我要让你们可以明白我们刚才所读的经文。 Saudara, kitab Nehemia itu diawali dengan sebuah laporan sebetulnya. 这个尼希米记是从一个报告开始的。 Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tempat nenek moyangnya dikuburkan itu dalam keadaan hancur. 他听到了这个耶路撒冷是他列祖坟墓所在的地方是被摧毁了。 Sebetulnya ada dua orang pemimpin yang memang sudah pulang lebih dulu dari pembuangan ke Yerusalem. 本来之前有两个领袖已经从这个被掳到之地先回去了。 Yang pertama itu namanya Zerubabel. 第一个就是所罗巴伯， Bersama dengan Zerubabel pulanglah sekumpulan orang Israel ke Yehuda. 与所罗巴伯一起有一些以色列民是回到耶路撒冷去。 Itu dilakukan tepat sesuai dengan janji Tuhan. 这个是按照上帝的应许去做的。 70 tahun mereka dibuang di pembuangan. 70年之久，他们是被掳到， Setelah itu mereka pulang ke Yerusalem ke Yehuda. 然后他们就回到这个犹大去。 80 tahun kemudian datang juga Esra. Esra pulang bersama dengan orang Israel. 那80年以后呢，以斯拉就带着这个以色列民回去。 Tapi saudara, keadaan Israel, keadaan Yerusalem masih dalam keadaan yang payah. 但是耶路撒冷的情况还是很糟糕的， Kondisinya masih hancur. 他的情况还是摧毁了。 Tembok-temboknya itu masih hancur. 那个城墙也是荒凉的， Mereka nggak punya pintu gerbangnya hancur. 他们没有城门，那个城门也是已经摧毁。 Saudara, kalau nonton film-film yang jadul ya, tentang tentara-tentara mau di Tiongkok, mau di tempat yang lain, itu tembok itu lambang pertahanan, betul? 那如果我们看那个古代的影片呢，这个城墙是一个这个防御的标志。 Siapa yang pernah ke tembok Cina? 谁去过万里长城？ Ya, yang belum pergi ya, jangan lupa ajak saya. 没有去过的，不要忘记带我去。
Saudara, tembok Cina itu bukan dibuat untuk saudara jalan-jalan. 万里长城不是给你们这个看看走走 Untuk buat apa saudara? 去做的，但是为了什么呢？ Bukan buat untuk selfie-selfie di sana saudara. 不是为了拍拍照， Itu dibuat untuk pertahanan, betul? 是为了防御的。 Tembok itu dibuat supaya negeri Tiongkok itu aman. 这个万里长城被建造是让这个中国可以安全。 Jadi kalau tidak ada tembok, tidak ada pintu gerbang yang baik, maka saudara mereka rentan diserang oleh musuh. 所以如果没有好的城墙呢，那他们很容易被敌人攻击。 Saudara bayangkan mereka pulang ke Yerusalem, tetapi keadaan Yerusalem lebih buruk daripada di tempat pembuangan. 那他们回到耶路撒冷去，但是耶路撒冷的情况比被掳之地更糟糕。 Dan sepertinya ada orang yang sudah sampai Yerusalem lalu pulang lagi. 然后有人已经到了耶路撒冷，然后就回去了。 Dan dia cerita kepada Nehemia bagaimana hancurnya negeri itu. 然后他就告诉尼希米，耶路撒冷的情况有多么的糟糕。 Mungkin Nehemia tanya, kenapa pulang ke sini lagi? 也许尼希米就问他，为什么你再回来呢？ Temannya bilang, keadaan di sini lebih baik daripada keadaan di Yerusalem. 他说，在这里的情况比耶路撒冷还好。 Saudara, Nehemia bergumul. 尼希米就很挣扎。 Di satu sisi dia tahu kota itu hancur, tapi di satu sisi dia tahu dia tidak punya kemampuan. 一方面他知道耶路撒冷已经摧毁了，但是另一方面他也知道他没有什么能力， Saudara, sebab itu dia berdoa kepada Tuhan. 所以他就向神祷告。 Dia minta Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti akan jawab doa. 他知道上帝一定会应允他的祷告。 Tapi waktu dia berdoa, saudara, dia sadar yang punya kemampuan untuk membangun kota itu adalah Raja Artasasta. 但是当他祷告的时候，他意识到有这个能力就是亚达谢西王。 Dia nggak punya duit, yang punya duit siapa? Raja. 那他没有钱，有钱的是谁？就是王。 Tapi kalau kemudian dia berdiri di depan raja, minta bantuan raja, minta duitnya raja, bisa-bisa dia dipenggal. 但是如果他站在王面前祈求他的钱、他的帮助，可能他会被砍头了。 Saudara, terkadang kita berdoa kepada Allah, tetapi jawaban doa yang Tuhan berikan itu menuntut pengorbanan kita. 有的时候，当我们向神祷告的时候，上帝的答案要求我们有付出代价。 Jawaban doa itu menuntut keberanian kita untuk bertindak. 上帝的答案是要求我们行动的勇气， Ada risiko yang harus kita tanggung. 有风险我们必须要担当的。 Itulah yang dialami oleh Nehemia sebetulnya. 这就是尼希米所经历的。 Andaikan Bapak Ibu jadi Nehemia, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? 那如果你们是尼希米，你们会怎么做呢？ Saudara ingin membangun kota Yerusalem ini berdiri lagi dengan baik. 那我们想要重新建造这个耶路撒冷， Tapi saudara nggak punya duit. 但是我们没有钱， Duitnya sama raja. 钱是在 Tapi 王 kalau saudara 那里 datang, saudara bisa dipenggal kemungkinan besar. 但是如果我们来到这个王面前，可能我们是会被砍头了。 Ayo saudara lakukan apa? 那你们会怎么做呢？ Saya tanya ini. 我问你们， Doa lagi ya. 又再祷告了， Bilang sama Tuhan begini. 对神说， Tuhan, tolong jawaban alternatif. 主啊，求你给我其他的答案。 Kan kita udah biasa dengan pengobatan alternatif. 我们已经习惯用其他的疗法， Kita cari jawaban doa yang lain, jangan yang ini Tuhan. 我们找其他的答案，不要这个答案了。 Atau mungkin saudara berdoa begini, Tuhan ini saya berdoa, tapi utuslah dia. 或者我们说，主啊，这是我向你祷告，但是请差遣他。 Kita nggak mau berkorban. 我们不要牺牲。 Saudara, bisa jadi kita akan minta Tuhan memakai orang lain untuk melakukannya. 也许我们可以要求上帝，让使用别人去做， Karena kita tidak mau menanggung risiko. 因为我们没有冒险这个风险。 Berapa lama saudara mungkin berdoa untuk sesuatu dalam hidupmu? 有多少
时间，我们已经为一些事情祷告呢？ Sudah berapa lama saudara berdoa supaya pintu kesempatan itu terbuka? 已经多久了？我们祷告让这个机会的门被打开呢？ Saudara bergumul dan saudara berdoa, Tuhan tolong buka pintu pergumulan ini. 我们挣扎，并且我们就向神祷告，祈求上帝来打开这个我们所挣扎的门。 Dan sebetulnya pintunya sudah terbuka, saudara. 本来这个门已经被打开了， Tetapi saudara nggak berani melangkah. 但是我们没有勇气， Saudara nggak berani masuk ke dalamnya. 我们没有勇气前行， Karena bisa jadi kita nggak punya rencana apa-apa. 因为我们可能没有什么计划。 Saudara, mungkin reruntuhan itu bukan di Yerusalem. 也许这个荒凉的不是在耶路撒冷， Reruntuhan itu bisa jadi ada di dalam hidup kita. 这个荒凉是在我们的生命中， Reruntuhan itu ada di dalam keluarga kita. 是在我们的家庭中， Reruntuhan itu ada dalam usaha kita. 是在我们的生意中， Ada yang runtuh di dalam hidup saudara. 在我们生命中有一些摧毁了。 Saudara, mungkin itu adalah tabungan yang terus menipis. 也许是我们的存款不断的减少， Sementara kebutuhan terus melonjak saudara. 而且我们的需要越来越多。 Atau tubuh yang terasa kian lemah padahal doa kesembuhan sudah didoakan berkali-kali. 也许我们的身体越来越软弱，但是我们已经 Saudara, 祈求上帝了。 masalah terbesar kita seringkali adalah kita memisahkan antara doa dan rencana. 我们最大的问题就是我们把祷告和计划分隔了。 Kita memisahkan antara doa dan karya kita, perbuatan kita. 我们把我们的这个祷告和作品分离。 Kita berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi kami. 我们祷告主啊，求你来恢复我的经济。 Tetapi saudara, gaya hidup kita, belanjanya kita, tidak kita atur dengan bijak. 但是我们的生活方式，我们没有好好的来安排。 Pengeluaran kita masih terus besar sama seperti biasa. 我们的开支还是很大的。 Kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. 我们祷告主啊，求你医治我。 Tetapi kita nggak memiliki rencana untuk memiliki hidup yang sehat. 但是我们没有计划来拥有一个健康的生活。 Ada mungkin yang berdoa, Tuhan tolong kasih kesehatan bagi keluarga saya, anak istri saya, cucu saya. 也许有人祷告说：“主啊，求你给我的家人一个健康的身体。 Tapi saudara terus aja ngerokok di rumah. ”但是你们在家里一直在抽烟， Saudara minta kesehatan, saudara hembuskan asap itu kepada anak cucumu. 你祈求这个健康，但是你把这个烟给你的家人。 Saudara, tadi satu jemaat setelah KU1 berkata kepada saya begini. 刚才第一堂的会友对我说， Dia lihat di televisi ada Indro. 他看在电视有 Indro， Indro itu yang main komedi Dono Kasino Indro. 他是那个 Dono Kasino Indro 的其 Katanya 中一个。 istrinya Indro belum lama ini meninggal dunia. 听说这个 Indro 的妻子还不久已经去世了。 Dan Indro menyesal. Indro 后悔了， Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena sakitnya istrinya itu gara-gara rokoknya dia. 因为他妻子的病是因为他的烟造成的。 Saudara, kita minta doa kepada Tuhan, 我们 kesehatan. 我们祈求上帝给我们健康的身体， Dan kita nggak berani take action, mengambil karena kita nggak mau melakukan aksi apa-apa. 但是我们不敢采取行动，因为我们不愿意做任何事情， Kita nggak mau berkorban. 我们不愿意付出代价。 Saudara, membuat rencana bukan tanda kurang beriman. 我们做计划不表示我们没有信心， Justru membuat rencana itu adalah wujud dari iman yang sesungguhnya, saudara. 而且这个做计划是我们这个真正有信心的表达。 Sebab itu kalau kita baca Nehemia 1 dan Nehemia pasal yang kedua, 如果我们读尼希米第一章和第二章， saudara, itu jaraknya itu ternyata 4 bulan. 这两个之间的这个间隔是4个月。 Jadi saudara baca di Nehemia 1, Nehemia berdoa, lalu di Nehemia 2 kan dia berhadapan dengan raja, betul? 在尼希米第一章，尼希米在祷告，
在第2章，他是在面对王， Jaraknya 4 bulan, saudara. 这2个之间的间隔是4个月。 Dan selama 4 bulan itu, Nehemia tidak hanya berdoa, dia menangis untuk Yerusalem. Tidak, bukan itu yang dilakukan. 在这个4个月之内呢，他不但是祷告哀哭， Dia berdoa dan dia bekerja, dia melakukan yang namanya penelitian, saudara. 他除了祷告，他也工作，他就做研究。 Jadi waktu dia berdiri di depan raja, raja bertanya, lalu kemudian apa yang engkau harus lakukan? Apa yang kau inginkan? 当他站在王面前，王问他他要什么， Dia kemudian kasih jawabannya, saudara. 他就给王答案了。 Dia tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk pergi. 他知道他需要多少时间来去， Dia tahu di dalam perbatasan kalau dia berjalan dari kerajaan Media Persia itu ke Yerusalem, maka dia akan melewati perbatasan-perbatasan. Dia butuh surat. 他知道从这个波西到耶路撒冷有经过一些的边境，他需要多少诏书来过境。 Dia tahu berapa banyak material, berapa banyak kayu yang dia butuhkan dari raja. 他也知道从那个王需要多少的木料。 Saudara, saya bukan berkata bahwa berdoa tidak penting, tapi berdoalah dan bikin rencana. 我不是说祷告不重要，但是我们要祷告，也要做计划。 Saudara, dan kita lihat di dalam teks itu, di ayat 8. 我们看在第8节， Waktu Nehemia taat kepada Tuhan. 当尼希米顺服上帝的时候， Waktu dia bikin rencana. 当他做计划的时候， Waktu dia bergumul, dia berdoa, lalu Tuhan tolong kasih saya jalannya. 当他祷告祈求上帝给他道路， Dia action satu aksi satu demi satu aksi. 他就采取行动了， Satu langkah demi satu langkah. 一步一步的， Dan Tuhan menyediakan semuanya. 上帝就供应他所需要的。 Jadi berkat Tuhan, jawaban Tuhan kadang-kadang kita langkah baru dia kasih kepada kita. 所以上帝的这个应允就是当我们迈去一步的时候，他就给我们的。 Dan kemudian saudara, kalau kita baca selesai, saudara tahu tembok Yerusalem yang roboh itu diselesaikan oleh Nehemia dalam 52 hari. 那这个城墙呢，在52天之久，尼希米已经完成了， Diselesaikannya dalam waktu 2 bulan, saudara. 在2个月之久。 Tapi kita bisa bilang, wah ini luar biasa, 52 hari 2 bulan bisa kelar semua kerjaan. 可能我们就会说，哇，这个是很棒的，这个2个月之久已经完成了。 Padahal saudara tahu, kalau saudara baca, saudara tahu ada ancaman, ada tantangan, ada orang yang menyerang Nehemia pada waktu pembangunan. 那我们如果读圣经的话，我们会知道，在建造的时候，有一些敌人也攻击他。 Sampai-sampai dikatakan satu tangan itu membangun tembok, satu tangan lagi siap pegang senjata. 在里面就说，一只手在建造，另一只手就拿着这个武器。 Dan dia tidak hanya kerja hanya pagi sampai siang atau sampai sore, malam pun dia kerja, saudara. 他工作是从早上到晚上一直在工作， Makanya selesai dalam 52 hari. 所以52天这就完成了。 Tapi semua ini tidak akan terjadi kalau Nehemia sebelumnya tidak berdoa dan tidak bikin rencana. 但是如果尼希米之前还没有祷告，也没有做计划，这一切就不会发生的。 Kalau dia pengen punya usaha, dia pengen punya toko, saudara. 如果他要做生意，要开店的话， Dia tidak hanya berdoa, 他不但祷告， tapi dia akan tahu toko apa yang saya akan buat. 他要知道他要开什么店， Usaha apa yang laku. 是什么生意可以畅销的。 Dari mana saya bisa beli semuanya itu? Distributornya di mana yang paling murah? 那我要在那里买这些东西呢？最便宜在那里。 Bagaimana saya bisa memasarkan produk saya? 我怎么会推销我的产品呢？ Bukan hanya diam dan doa saja. 不是单单祷告，然后 Enggak 什么 pernah 都不 kan 做 kita，punya usaha maju, saudara. 我们的生意就不会有进步的。 Saudara Hudson Taylor. Hudson Taylor Hudson Taylor adalah seorang misionaris di Tiongkok, saudara. 是在中国的宣教师，
Saudara, dia pernah menuliskan kalimat ini. 他曾经写这句话。 Dia katakan pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan kekurangan persediaan dari Allah. 上帝的工作，如果用上帝的方式去做的话，就不会缺乏了上帝的供应。 Namun cara Allah seringkali melibatkan perencanaan yang paling teliti dan ketergantungan yang paling rendah hati. 但是上帝的方式有多时候要涉及了最仔细的筹划，也依靠最这个谦卑的这个依靠。 Saudara, saya yakin Hudson Taylor itu tulis bukan karena dia hanya baca buku, saudara. 我相信他写这句话不是因为他在读书， Ini berasal dari pengalamannya dia. 这个是从他自己的经历。 Dia tahu menginjili orang Tiongkok itu enggak hanya cukup hanya doa, harus bikin rencana. 他知道要在中国传福音是不够单单祷告而已。 Dia pernah gagal, saudara. 他曾经失败。 Waktu pertama dia datang ke Cungko, dia pakai jas seperti ini, saudara. 刚开始他来到中国的时候，他就穿西装。 Dia datang dengan gaya bulenya. 他是用这个西方人的态度来中国的。 Nggak bisa ngobrol sama engkau-engkau, saudara. 他跟中国人是无法沟通。 Aneh duduk di kedai kopi misalnya begitu ya, lalu kemudian satu pakai jas, yang lainnya pakai baju pada waktu itu. 如果在咖啡店，他自己穿西装呢，然后其他的穿中国的衣服，那就很奇怪了。 Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Hudson Taylor? 然后他怎么做呢？ Dia pulang ke negerinya gitu. 他回去吗？ Dia nggak pulang, saudara. 他没有回去， Dia bikin rencana. 他就做计划了。 Dia potong rambutnya, saudara. 他剪了他的头发， Di depannya dibotakin, saudara. 前面的就光头 Dia 了。 panjangin rambutnya. 他把 Jasnya dia ganti dengan baju khas Cungkok. 他穿这个中国的衣服。 Dan mungkin waktu dia ganti itu teman misionarisnya bilang apa? Aneh kamu. 当他这样做，也许他的朋友说你很奇怪 Mungkin 了， diejek oleh orang lain. 也许他被别人嘲笑了。 Tapi waktu dia kemudian duduk sama engkau-engkau di kedai kopi, 但是当他跟中国人一起做的时候， orang-orang itu menghargai dia. 他们就看中他。 Sebab itulah ada orang Tionghoa yang kemudian percaya Tuhan Yesus. 然后后来有中国人就相信主耶稣。 Dan sampai hari ini keturunannya kalau saya nggak salah Hudson Taylor yang keempat ya. 到今天呢，这个他的后裔就是第四的哈森Taylor。 Ini cicitnya saudara ya, masih sampai hari ini melayani orang-orang Tionghoa. 就是他的后裔到现在还是服侍中国人。 Kalau kita tahu nih pekerjaan Allah dilakukan dengan cara Allah, kita tidak akan kekurangan persediaan dari Allah. Tuhan sediakan. 如果这个是上帝的施工，我们是用上帝的方式去做的话，那我们不会缺乏了从上帝而来的供应。 Jadi saudara, dari Nehemia 2 ini kita belajar. 所以从这个尼希米第2章我们学习了， Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. 信心和行为是不能分离的。 Ini seperti dua sisi dari uang logam, saudara. 这就是两面的银币一样， Nggak bisa dipisahkan. 不能分离。 Yang kedua, hidup murid Kristus itu bukan hanya hidup penuh doa. 一个基督徒的生活不但是充满了祷告， Hidup murid Kristus itu adalah juga penuh dengan kerja. 他们的生活也是要充满了工作。 Saudara John Wesley, pendiri gereja Metodis, pernah berkata seperti ini. 约翰·威斯利是卫理公会的创办人，曾经说 Harapkanlah segala sesuatu dari Allah. 我们要指望一切是从上帝而来的， Tetapi lakukanlah segala sesuatu yang berada dalam kemampuan. 但是我们要做一切是按照我们所能去 Saudara, 做的。 saya yakin siapapun kita, umur berapapun kita, Tuhan masih berikan kemampuan kepada kita. Amin. 无论我们有多少年纪，上帝还是赐给我们能力。 Apapun yang saat ini saudara gumulkan dalam doa. 无论我们在祷告中有什么的挣扎， Waktu saudara mau taat kepada Tuhan, 当我们愿意顺服上帝的时候， Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan berikan berkat, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berkati kita. Amin 上 saudara. 帝会祝福我们，他会为我们开路。 Jadi saudara satukan doa dengan rencana. 所以我们要把祷告和计划
合在一起的。 Sebab karena apa? Karena anugerah Tuhan itu mengalir di setiap langkah ketaatan kita. 因为上帝的恩典流淌在我们每一个顺服的步骤。 Saudara, dan itu jugalah yang sebetulnya diperlihatkan Injil kepada kita. 这也是福音所这个展现给我们的。 Saudara, Tuhan Yesus itu tidak hanya Tuhan yang ada di sorga lalu kemudian dia berdoa untuk keselamatan kita dari sorga. 主耶稣不是在天堂就为我们的救恩祷告， Yesus itu turun ke dunia, saudara, jadi manusia. 耶稣就来到世界上成为人， Dia adalah sebetulnya Nehemia yang sejati. 他就是真正的尼西米。 Apa yang dilakukan Nehemia itu menunjuk kepada pribadi yang kemudian lahir dan tersalib itu. 尼西米所做的就是指着那个被钉十字架的主， Dia datang ke dalam reruntuhan hidup kita, saudara. 他来到我们生命中的废墟， Dia datang memulihkan hidup kita. 他来到世界来恢复我们的生命。 Dan dia sudah memiliki rencana keselamatan yang sempurna sebelum dunia ini dijadikan. 而且当这个世界还没有创造之前，他已经拥有了这个救恩的计划，很完美的计划。 Saudara, di dalam Kristus kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang merencanakan dengan tujuan. 这是在基督里我们看到了，上帝是有目标的来做计划。 Saudara, Tuhan Yesus itu adalah jaminan bahwa tangan kasih Allah tidak akan pernah melepaskan kita. 主耶稣是一个保证，是上帝施恩的手从来就不会放下我们。 Anugerahnya itu akan menolong kita bangkit dari keputusasaan kita. 他的恩典会让我们从我们的绝望当中醒起来。 Kalau Tuhan taruh sesuatu di hatimu, saudara, 如果上帝把一些事情放在我们的心里面， tanyakan Tuhan apa yang saya harus lakukan. 那我们要问上帝，我们应该做什么？ Karena apa? Karena Kristus akan menolong kita membangun kehidupan kita. Apapun yang kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. 因为主耶稣会告诉我们，会给我们能力，让我们知道这就是上帝的旨意。 Bahkan saya yakin dan percaya kalau jemaat dari KU3 ini bersatu dan kemudian mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. 我相信，如果这个第三党的会友在一起来为上帝做一些事情的话， Saudara, bangku-bangku yang kosong di sebelah sini bisa terisi. 那在这里的空位就会有人坐的。 Amin. 阿门吗？ Amin, saudara. 阿门吗？ Bangku-bangku yang di atas yang kosong juga bisa terisi di KU3. Amin. 那上面的空位也是会装满了。 Saudara, jangan biarkan saudara terus beribadah di KU3, saudara punya iman sebetulnya. 那我们不要在这里做礼拜，我们本来是有信心的。 Aduh Pak, kalau saya undang dia datang pasti dia tolak. 如果我邀请他，他一定会拒绝了。 Saudara jual asuransi 10 kali datang ditolak juga pasti datang lagi kan? 如果我们买保险的话，我们10次被拒绝，我们还是要再来。 Saudara, saya yakin bahwa bangku-bangku yang kosong ini bukan dibiarkan untuk tetap kosong. 我相信这个空位呢，不是让它一直在空着， Lakukan langkah kecil. 我们要采取小的这 Jangan-jangan 个一步。 kita punya tetangga, kita punya teman 我们有邻居，有朋友 yang butuh Tuhan. 需要上帝的， Butuh dikuatkan oleh Tuhan. 需要上帝的坚固， Butuh diselamatkan oleh Tuhan. 需要上帝的拯救。 Dan mungkin saya nggak bisa lakukan itu. 也许是我不能做到的， Tapi saudara adalah teman dekatnya. 但是你们是他的好朋友， Tuhan mau pakai saudara. 上帝有使用你们， Amin saudara. 阿门吗？ Jangan biarkan tahun 2026 masuk tahun 2027 saudara bangkunya tetap kosong seperti ini. 我们不要进入2027年的时候，这个空位还是空着。 Tapi saudara jangan bilang sama saya nanti besok Pak, minggu depan saya pindah ke sana. 我们不要说啊，明天我就搬到这里来的。 Boleh pindah ke sana tapi bawalah temanmu, 可以到这里，但是你要带你的朋友， bawalah keluargamu. 带着你的家人， Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿上帝帮助我们。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. 主，我们感谢你的话语， Tolong kami menjadi pelaku firman. 求你帮助我们，让我们可以成为行道者。
Mungkin ada jemaatmu yang bergumul dengan sakit penyakit. 也许你的会有一些以他的这个病挣扎， Belum sembuh-sembuh. 到现在还没有治好。 Tuhan berikanlah kekuatan. 求你赐给他们力量， Tuhan berikanlah kesembuhan. 给他们痊愈， Tuhan berikanlah keberanian. 给他们勇气， Sehingga kemudian ada sukacita, ada jawaban doa yang Tuhan berikan. 好让你赐给他们一个喜乐和这个祷告的应允。 Tuhan, mungkin ada yang kami rasakan bahwa usaha kami juga sedang tidak baik. 我们也感受到我们的生意也是不好的， Tuhan, tolong supaya kami tidak menyerah pada keadaan. 求你让我们不要放弃， Berikan inisiatif kepada kami. 求你给我们一个主意， Berikan rencana kepada kami. 求你给我们你 Bagaimana 的计 kami 划， bagaimana kami bisa membangun lagi usaha kami. 让我们可以重新建造我们的生意。 Tuhan, berikan hikmat kepada kami. 求你赐给我们智慧， Berikan orang-orang baik yang bisa menolong kami. 赐给我们好的人来帮助我们， Dan Tuhan, tolong supaya kami pun ikut ambil bagian membangun gerejamu. 也求你让我们也可以参与再建造你的教会。 Kami rindu ada orang-orang baru yang diselamatkan oleh Tuhan. 我们渴望有一些新人是的拯救的。 Kami mau meneruskan pekerjaan Tuhan di gereja ini. 我们在这个教会有继续你的事工。 Kalau dulu kami percaya karena ada orang lain yang membawa kami ke gereja ini. 如果以前我可以相信你，是因为有别人来带我们来， Tolong kami meneruskan pekerjaan itu. 求你让我们也可以继续这个事工。 Berkati kami ya Bapa. 求你祝福我们， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。